Buletin Didik 31 Julai bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam hormat. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Istiadat Perbarisan sambutan Hari Pahlawan tahun 2022. Istiadat diadakan pagi tadi di Dataran Pahlawan Negara di Putrajaya. Istiadat dimulakan dengan perarakan masuk panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan panji-panji regimen daripada Batalion Pertama, Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Ia dilakukan oleh kawalan kehormatan utama terdiri daripada 4 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat. Lagu Negaraku kemudian dimainkan dengan diiringi 21 das tembakan meriam yang disempurnakan Lieutenant Colonel Muhammad Asri Cik Will daripada 41 Bateri Regimen Artileri Diraja. Yang di-Pertuan Agong kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama. Perbarisan Hari Pahlawan membabitkan 58 pegawai dan 867 anggota lain-lain pangkat daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia serta 152 veteran daripada Persatuan Veteran ATM, Kontingen Pesara Polis dan bekas Polis Malaysia. Perbarisan diketuai Pegawai Memerintah Batalion ke-10 Regimen Askar Melayu Diraja, Lieutenant Colonel Muhammad Ikhwan Hussein. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hadir sama Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Istiadat kemudian diteruskan dengan tiupan paluan akhir yang dikenali sebagai Last Post dengan menurunkan jalur gemilang. Istiadat turut disajikan dengan persembahan pantomin mengenai pengorbanan pejuang negara, iaitu kisah daripada peristiwa pertempuran yang berlaku di Bakara Market, Mogadishu, Somalia pada 3 dan 4 Oktober 1993. Sambutan Hari Pahlawan pada setiap 31 Julai adalah antara usaha dan keprihatinan kerajaan dalam mengenang jasa perwira tanah air yang terkorban ketika mempertahankan kedaulatan Ibu Pertiwi. Istiadat Perbarisan Hari Pahlawan kali terakhir diadakan pada 2018. Pada 2019, istiadat berkenaan tidak dapat dilaksanakan akibat jerebu teruk yang melanda negara. Manakala pelaksanaan istiadat berkenaan pada 2020 dan 2021 juga tidak dapat direalisasikan berikutan COVID-19. Bagi memberi pendedahan kepada warga pendidik khususnya guru sains dalam bidang fizik partikel, Nuclear Research CERN menganjurkan program guru-guru Sekolah Tinggi Antarabangsa 2022 di Geneva, Switzerland. Program berlangsung pada 3 hingga 16 Julai lalu, juga bertujuan membawa ilmu sains moden ke dalam bilik darjah seiring dengan pembangunan teknologi. Najwa Huda Syahril, guru sains dan fizik dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Rinting 2 Masai Johor, antara wakil dari Malaysia yang berpeluang menyertai program itu. Selain Najwa, seramai 42 guru sains dari 32 buah negara juga menyertai program pembangunan profesional itu yang diisi dengan aktiviti seperti seminar, lawatan, pameran hands-on workshop. Salah satu lagi adalah supaya guru-guru ini menjadi duta fizik partikel di negara masing-masing untuk memberikan lebih banyak awareness kepada pelajar-pelajar, generasi-generasi muda supaya mereka tahu, di CERN ada peluang kerjaya yang berkenaan fizik partikel. Jadi pelajar-pelajar ni kalau dia orang berminat, dia orang boleh mendalami fizik partikel itu sendiri. Tambah Najwa Huda lagi, program ini membantu golongan pendidik bertukar pandangan dengan pakar dunia serta guru-guru dari seluruh dunia. Berbagai idea dan isu dibincang bersama, antara lain menyentuh sistem pendidikan serta silibus pengajaran dan pembelajaran di negara masing-masing. Bila kita berkongsi perkongsian itu, apa kelebihan, apa kelemahan sistem pendidikan negara masing-masing, kita dapat berfikiran lebih terbuka bahawa ini ada area yang saya perlu improve lagi sebab kawan-kawan guru saya dari negara lain, mereka lebih maju dalam perkara itu contohnya. Jadi saya rasa perkongsian dan perbincangan yang kita adakan secara direct dan indirect dengan kawan-kawan guru lain sangat membantu saya untuk bermotivasi menjadi guru yang lebih baik pada masa akan datang. Berpengalaman mengajar subjek sains selama 4 tahun, Najwa Huda berpendapat seorang guru perlu ada inisiatif mahu meningkatkan potensi diri dengan mencari maklumat dan ilmu terkini dalam bidang masing-masing. Ia secara tidak langsung membantu guru kekal relevan dalam dunia pendidikan yang serba maju dan moden.
Kelab aeronautik yang ditubuhkan Sekolah Kebangsaan SK Gong Nangka Marang Terengganu terbukti dapat meningkatkan prestasi ahlinya dalam mata pelajaran sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM. Dan meskipun masih di peringkat sekolah rendah, ramai daripada mereka semakin mahir dalam ilmu aeronautik dan sains fizik. Minat yang mendalam terhadap bidang aeronautik mendorong Cikgu Syed Hassan Syukri Tuan Hadi menubuhkan Kelab Aeronautik SK Gong Nangka pada tahun 2016. Pengambilan ahli kelab ini terhad kepada 20 pelajar setiap tahun yang terdiri daripada murid tahun 4, 5 dan 6. Melalui penubuhan kelab itu, pelajar bukan sahaja dapat memahami asas penerbangan tetapi turut berpeluang menerbangkan sendiri pesawat. Kita pilih pelajar-pelajar untuk menganggota di kelab ni, kita pilih. Kita letakkan kriteria tertentu, mungkin dari kecembalangan akademik, minat yang mendalam dalam bidang penerbangan, dan kita letakkan juga syarat pelajar yang ingin menyertai kelab aeronautik ini mesti mempunyai saksiah yang baik, yang cemerlang. Kita letakkan sebagai satu motivasi juga pada pelajar ni. Bukan sekadar kelab di bawah unit kokurikulum, program pendidikan aeronautik ini juga menjadi sokongan kepada pengajaran dan pembelajaran PDP dalam kelas, sekaligus memberi nilai tambah kepada para pelajar. Program kita susun dalam bentuk satu kurikulum yang saya rasa agak komprehensif juga. Kita bermula dengan sejarah penerbangan, bermula dengan komponen pesawat, dan juga kita masukkan elemen matematik penerbangan, kita masukkan elemen sains, kita cerita sikit-sikit tentang prinsip Bernoulli dan sebagainya, sains-sains fizik yang terlibat dengan penerbangan ni. Kita ceritakan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami oleh pelajar di sekolah rendah ni. Murid turut mempelajari ilmu kejuruteraan aeronautik Islam yang menyingkap sejarah dan perkembangan aeronautik dalam skop lebih luas. Lebih unik, salah satu keperluan dan syarat dalam kenaikan pangkat setiap ahli yang dipanggil kadet adalah dengan menghafal beberapa surah tertentu. Selain pembelajaran secara teori, murid juga dilatih dengan kemahiran tertentu seperti latihan kemahiran kelangsungan hidup di air. Kami aturkan beberapa siri lawatan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan aktiviti penerbangan ataupun industri penerbangan ni. Dan kebanyakan tempat yang kami lawat ni adalah tempat yang kata restricted, yang terhad lawatan ni. Jadi satu peluang yang sangat baiklah jika pelajar dapat kita aturkan mendapat special access kepada tempat-tempat yang istimewa ni kan. Aktiviti yang dijalankan melalui program ini juga memberi pendedahan kerjaya dalam bidang penerbangan, antaranya sebagai juruterbang, jurutera penerbangan dan pegawai trafik udara. Pelajar dari 4 buah sekolah di Pulau Tuba, Langkawi memukau pengunjung selepas berjaya mengendalikan kapal terbang kawalan jauh atau RC-Jet ketika sesi demonstrasi program kebitaran Sekolah Anjuran Lembaga Kemajuan Langkawi LADA. Ciptaan yang dihasilkan hanya menggunakan cardboard foam dan beberapa peralatan tambahan ini berjaya diterbangkan pelajar dengan pelbagai skil penerbangan. Program inisiatif LADA ini antara usaha membudayakan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di sekolah. 4 kumpulan ini terdiri daripada 58 pelajar dari SK Pulau Tuba, SK Lubuk Cempedak, SK Selat Bagan Nyor dan SMK Langkawi Pulau Tuba. Mereka menghasilkan RC-Jet masing-masing, dibantu guru di sekolah, dan percubaan pertama menerbangkan pesawat itu dilakukan hari ini. Walaupun ianya ujian penerbangan sulung, namun kemahiran yang dipamer amat mengagumkan. Mereka berjaya menerbang dan mendaratkan pesawat dengan lancar tanpa sebarang kerosakan. Projek yang saya buat tu dah dekat 4 tahun lah. Daripada darjah 6 ni. Mula belajar tu dah kena pada Cikgu Ron lah. Cikgu Ron ajak kan. Jumpa kat stadium semua. Saya pun dia apa aja. Main, baca kami main kan sekali semua. Sebab tengok orang main apa semua, rasa ingin nak cuba. Ada cita-cita nak jadi pilot ke? Susah tak? Susah nak kawal tapi nak cuba. Untuk permulaan, kita tak galakkan peserta memasang propeller untuk kita nak menguji motor kita buat kali pertama. Jadi itu antara langkah keselamatannya. Menurut pihak Pejabat Pendidikan Daerah PPD Langkawi, inovasi ini merupakan hasil kerja pelajar yang dibimbing secara dekat oleh guru dan pihak sekolah. Dengan perkembangan positifnya, mereka bercadang mahu mewujudkan kelab penerbangan di 4 sekolah terbabit. Kita akan adakan satu kerjasama dengan LADA
untuk menganjurkan 5, iaitu semasa 5 Langkawi pada tahun 2023, kita cadang untuk menggunakan tapak yang ada di SMK Langkawi ini sebagai mini 5 di peringkat Langkawi. Bukan itu sahaja, demonstrasi penerbangan sulung 4 pasukan ini juga ialah persediaan menjelang pertandingan peringkat kebangsaan yang akan berlangsung Oktober nanti. Jadi fobia terhadap sains dan teknologi dapat kita kurangkan, dapat kita memberanikan mereka untuk lebih mencuba teknologi-teknologi begini, dan secara keseluruhannya kita berharap bahawa agar pelajar-pelajar di luar bandar lebih berminat kepada bidang sains dan teknologi. Kembali di Buletin Didik. Selepas 32 tahun berkhidmat sebagai guru, hari terakhir bertugas sebagai pendidik dan melangkah ke alam persaraan pastinya menyedihkan. Lebih terharu apabila insan bergelar pendidik itu diraikan dengan meriah oleh rakan setugas dan pelajar. Bagi Abdul Halim Ibrahim, tidak terlintas di fikirannya untuk diraikan dengan penuh meriah dan unik pada hari terakhir beliau bertugas sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sungai Soi, Kuantan. Majlis bermula dengan persandingan semula beliau dan isteri Sabita Jamaluddin sambil dihiburkan dengan pelbagai persembahan oleh para pelajar. Bapa kepada 8 cahaya mata ini kemudiannya diarak menaiki kereta kuda yang diiringi penunggang kuda terlatih. Perasaan tu memanglah sedih untuk meninggalkan dunia pendidikan yang telah saya terlibat selama 32 tahun. Walau macam mana pun, itulah suratan hidup kita. Sampai satu masa kita akan berpisah, dan saya dah sampai masa saya, dan saya dengan gembiranya tinggalkan Sekolah Menengah Sungai Soi dalam keadaan yang sangat kondusif. Beliau mula bertugas sebagai guru di SMK Lembah Keramat, Kuala Lumpur pada 1989 dan pernah bertukar ke beberapa sekolah. Abdul Halim kemudiannya ditugaskan ke SMK Sungai Soi sejak tahun 2017. Dalam usaha meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan menjaga kelestarian hidupan laut, sebuah badan bukan kerajaan NGO mengambil inisiatif membawa laut ke kawasan bandar. Menggunakan sebuah lori yang dijadikan sebagai platform pameran program Wheels on the Wheels Mobile Marine Education Nationwide, kini menjelajah ke seluruh negara bagi menyampaikan pelbagai ilmu serta kesedaran berkaitan hidupan marin. Dianjurkan Marset Research Organisation, pameran ini memfokuskan haiwan jenis mamalia yang hidup di laut seperti ikan paus, ikan lumba-lumba serta dugong. Pameran bergerak itu dibuat bagi memudahkan mereka yang tinggal jauh dari kawasan laut untuk lebih mengenali kehidupan marin yang terdapat di negara ini. Ia turut mengadakan pelbagai aktiviti interaktif kepada pengunjung yang hadir. Program ini sangat baik. Saya harap dapat meningkatkan kesedaran, khususnya dapat membantu mencegah pencemaran alam sekitar yang boleh mengakibatkan kehidupan mamalia ini terancam. Macam-macam benda yang boleh dapat pasal awareness ni. Lepas tu kita boleh dapat pasal sekarang kan pasal pencemaran semua kan. Sekarang kan banyak orang suka buang sampah semua kan. Macam tu lah. Bagi kesedaran ke anak-anak lah. Kita lepas tuition datang sini main untuk bagi mereka memperkenalkan semua kehidupan dalam air tu, tapi dalam bahasa Cina. Mereka semua Buddha Melayu tapi belajar bahasa Cina dengan saya. Ya, jadi hari ni kami praktikal keluar dari buku itu. Dalam buku sains tu mereka nak belajar semua hidupan kan. Tapi semua dalam buku tak syok sangat, tapi hari ni semua ada kat sini. Bermula sejak Februari lalu, program itu telah menjelajah 3 buah negeri di selatan tanah air, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ia kemudiannya akan bergerak ke kawasan utara bermula di Perak, seterusnya Pulau Pinang, Kedah dan berakhir di Perlis. Universiti Teknologi Mara UiTM dipilih antara tuan rumah konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 untuk peringkat negeri Selangor.
Kontingen konvoi itu akan diketuai Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Selangor, Wan Nurhana Muhammad, dan akan menjelajah daerah Selangor hingga ke Teluk Intan, Perak. Konvoi berkonsepkan PAS pattern ini akan membawa jalur gemilang ke seluruh negara dan diserahkan di setiap sempadan negeri. Kontingen itu diwakili semua kementerian, jabatan, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan NGO serta UiTM dan akan menaiki 12 kenderaan jenis pacuan 4 roda dan 25 motor berkuasa tinggi. Mereka dijadual menyerahkan baton jalur gemilang kepada Ketua Kontingen Negeri Perak esok di Teluk Intan. Pemilihan UiTM sebagai antara tuan rumah tahun ini bertepatan dengan usia 65 tahun universiti itu, sekaligus menyamai usia kemerdekaan negara yang ke-65 tahun ini. Semua restoran dan bar di Sepanyol dikehendaki menyediakan beg cenderahati percuma kepada pelanggan mereka. Tujuannya bagi memastikan pelanggan boleh membawa pulang makanan yang gagal dihabiskan oleh mereka. Peraturan itu dijadual mula dilaksanakan awal tahun depan. Ia bertujuan mengelakkan pembaziran. Bagi restoran yang gagal berbuat demikian, mereka boleh dikenakan denda €60,000 atau RM273,000. Denda boleh meningkat sehingga €500,000 atau RM2.275 juta jika restoran berulang melakukan kesalahan itu. Di bawah peraturan tersebut, semua perniagaan di dalam rantaian makanan turut dikehendaki menyediakan rancangan ke arah mengurangkan pembaziran makanan. Menurut beberapa pemilik restoran di Madrid, mereka sudah pun melakukan perkara itu dalam tempoh yang lama, khususnya jika terdapat banyak lebihan makanan semasa jualan untuk makan malam. Menurut Persatuan Pengeluar dan Pengedar Makanan Sepanyol pula, langkah itu akan lebih berkesan jika masalah seperti ketika dalam proses pengeluaran, pengangkutan dan pembungkusan dapat diatasi. Malah beberapa restoran juga sudah mula mengehadkan jumlah menu yang disediakan. Pasar raya dan kedai turut diminta mengurangkan harga ke atas produk makanan yang hampir tamat tempoh. Malah mereka turut disarankan supaya menderma setiap produk berkenaan kepada bank makanan dan pertubuhan yang menyediakan makanan percuma kepada golongan yang memerlukan. Ketika ini dianggarkan terdapat lebih 1,400 tan makanan atau nilai sebenarnya RM75.85 juta dibazirkan di Sepanyol setiap tahun. Seperti yang berlaku pada kereta, skuter dan motosikal, permintaan ke atas bot elektrik di Australia turut meningkat kebelakangan ini. Puncanya kerana kenaikan harga minyak. Bagi yang sudah menggunakan bot elektrik, banyak kelebihan boleh dinikmati. Paling ketara kerana ia mesra alam sekitar. It's zero emissions, zero noise and no maintenance. Permintaan paling tinggi ialah ke atas bot berkuasa tinggi. Begitupun permintaan kebanyakannya datang dari luar negara. Pengeluar bot elektrik yakin jumlah itu akan berubah jika kerajaan Australia sedia memberikan insentif terutama kepada pengeluar bateri tempatan. Ini sama seperti yang dilakukan oleh kerajaan New Zealand. Yang paling penting, penggunaan bot elektrik dapat mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida ke udara. Adik-adik, di sebelah saya ini merupakan ukiran batu terakota atau dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Adik-adik nak tahu tak kenapa dinamakan sebagai arca Buddha duduk? Adik-adik boleh tengok, kalau tengok ukiran batu terakota ini, dia ada gambaran atau ukiran berupa seorang Buddha yang sedang duduk atau bersila. Jadi sebab itu dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Arca ini telah dijumpai di tapak 21/22 di Lembah Bujang Kedah. Dan artifak ini juga merupakan salah satu daripada objek warisan kebangsaan pada tahun 2009. Arca ini mempunyai langgam yang mirip dengan arca-arca Buddha zaman Chola dari India Selatan pada abad ke-10 atau awal abad ke-11. Dan juga arca ini dianggarkan berusia antara 1000
hingga 1100 tahun. Dan jumpaan ini juga menggambarkan atau menunjukkan bahawa terdapatnya pengaruh Buddha di kerajaan Kedah Tua pada suatu ketika dahulu. Masih di Buletin Didik, Sukan Commonwealth Birmingham, atlet angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sensasi terbaru acara angkat berat di Sukan Commonwealth apabila memperbaharui rekod baharu Temasya ketika memenangi pingat emas acara 61 kg. Badang kelahiran Kedah itu melakukan angkatan snatch 127 kg dan 158 kg bagi clean and jerk. Kejayaan itu sekaligus membuktikan kehebatan atlet berusia 28 tahun ini yang berjaya mempertahankan gelarannya yang dibenangi pada edisi 2018 di Gold Coast, Australia. Atlet Papua New Guinea Moria Baru memenangi pingat perak dengan mencatat angkatan keseluruhan seberat 273 kg. Sementara gangsa menjadi milik Guru Raja Pujari dari India dengan angkatan bebanan 269 kg. So, untuk tanding saya dengan coach cuma senanglah sebab di latihan kami, tempat training kami sudah buat angkatan yang lebih. So cuma coach pun cakap buat semacam tempat yang macam di SEA Games aja, sebab dari ranking semua coach cakap cuma buat bagi jadi. So saya tak terlampau pressure lah. Sebelum ini, kem angkat berat negara turut menjadi tumpuan apabila menyumbang pingat emas pertama menerusi Muhammad Anik Kasdan dalam acara 55 kg. Acara Kirin Sukan Track berbasikal pada pagi tadi, giliran Muhammad Shah Firdaus Saharul menghadiahkan kilauan pingat buat negara. Cuma kilauan bukan emas seperti yang kita harapkan, tetapi pingat gangsa. Yang pasti tumpuan Muhammad Shah tidak terjejas di sebalik ketiadaan jago track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akibat masalah kesihatan. Prestasi Muhammad Shah masih tetap membanggakan apabila berjaya menyumbang pingat gangsa. Nicholas Paul dari Trinidad and Tobago merangkul emas, manakala pingat perak menjadi milik pelumba Scotland Jack Carlin. Sebelum itu, penonton turut dikejutkan dengan insiden menimpa pelumba Australia Matthew Gleitzer dan pelumba England Joe Truman. Meskipun Gleitzer kemudian bangkit meneruskan perlumbaan, Truman sebaliknya terpaksa diberikan rawatan. Acara renang, 5 rekod kejohanan diperbaharui. Salah satu daripadanya menerusi acara 50 meter kuak kupu-kupu lelaki. Menerusi perenang England Benjamin Proud, 22.81 saat, sekaligus memperbaharui rekod lama yang sudah bertahan selama 27 tahun. Pingat perak dimenangi perenang Singapura Zin Wei Tiong, manakala gangsa milik perenang New Zealand Cameron Gray. Baik, mengakhiri Buletin Didik, kita sorot kembali Majlis Sambutan Hari Pahlawan 2022 di Dataran Pahlawan Negara di Putrajaya pagi tadi. Semoga negara kita akan terus aman dan damai. Saya Khairy Azam Asri. Assalamualaikum dan salam hormat.